Okay, kita sambung pengajian Al-Asma'ul Husna. Dan nama Allah yang terakhir yang kita belajar ialah Al-Hamid. Al-Hamid ialah maknanya yang terpuji. Kita dah bagi berapa kali Al-Hamid disebut dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa makna Al-Hamid. Kemudian yang ketiga, antara bentuk yang tempat-tempat yang patut kita puji Allah, yang Allah sebut, contoh macam surah Al-Fatihah, kita wajib puji Allah sebab dia adalah Rabbul Alamin. Bila tengok langit, Alhamdulillah. Ataupun baca satu lagi ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bila Allah tengok Al-Quran, kita sebut Alhamdulillah sebagaimana awal surah Al-Kahfi. Alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitab. Karena kitab inilah kita jadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Bila siang, Alhamdulillah. Baca doa selepas bangun tidur, Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Bila gelap, Alhamdulillah. Itu tempat-tempat yang sepatutnya kita sentiasa menyebut Alhamdulillah. Sebab semua itu adalah nikmat Allah untuk kemudahan kita supaya kita dapat menyembahnya dengan sebaik yang mungkin. Okey. Tajuk seterusnya, kita masih dalam nama Allah Al-Hamid. Cuma huraian seterusnya ialah apa perbezaan dengan Alhamdu dengan Asyukru. Kalau Alhamdu kita terjemah apa? Alhamdu segala pujian ataupun yang terpuji. Kalau Asyukru kita terjemah apa? Asyukru ialah, jadi apa beza puji dengan syukur? Kadang-kadang kita kata, bila kita nak bersyukur kepada Allah, kita kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ialah pujian. Jadi apa beza dan apa kaitannya? Syukur lebih tinggi daripada Alhamdulillah. Macam mana? Bagaimana? Syukur lepas kita dapat nikmat. Alhamdulillah. Sentiasa. Kalau tak dapat pun Alhamdulillah. Oh gitu. Okey. Perbezaan pertama antara Alhamdu dengan Asyukru. Alhamdu lebih umum daripada Alhamdu. Asyukru, syukur, lebih umum daripada Alhamdu. Iaitu, kalau Asyukru, kita syukur dengan hati, dengan lidah, dan dengan anggota badan. Syukur, kita syukur dengan hati, dengan lidah, dan dengan anggota badan. Tapi kalau Alhamdu, dengan hati dan lidah sahaja. Anggota badan dia tak panggil Alhamdu. Semula, Asyukur lebih umum daripada Alhamdu, iaitu syukur dengan 3. 1, hati. Yang kedua, yang ketiga, okey, kalau Alhamdu 2 je, iaitu hati dan lidah. Contohlah,
kita dapat telefon ni, kita pun kata Alhamdulillah. Dengan hati kita pun kita puji Allah. Segala puji bagi Allah sebab bagi telefon. Lidah pun kita sebut Alhamdulillah. Tapi syukur, gunakan telefon ni untuk benda yang baik. Mana dengan anggota badan. Tapi bila guna nikmat Allah untuk benda yang baik, dia tak panggil Alhamdulillah. Dia panggil syukur. Okey, jadi Alhamdulillah ni kita puji Allah setakat hati dan bibir saja. Bila dengan anggota badan, contohlah kita nak solat kan. Ya Allah, Engkau bagi aku sihat, Engkau bagi aku nyawa. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum syukur. Syukurnya apa? Pergi solat. Syukurnya apa? Solat. Boleh faham? Tapi dalam masa yang sama, syukur mesti ada 3 ni. Dengan hati, dengan lidah dan contoh kalau dengan hati apa dia? Syukur dengan hati. Dalam hati. Macam mana? Orang kafir pun gembira bila dapat nikmat. Bukan. Syukur dalam hati ialah sihat. Kita sihat kan? Kita nak syukur dengan hati. Dalam hati kita yakin 100% sihat ini adalah anugerah Allah, bukan usaha aku. Dalam hati. Kalau kita rasa dalam hati, ni sebab aku jaga kesihatan, itu dah bukan syukur. Faham tak? Kita usaha, tapi yang bagi sihat siapa? Mana kita dapat sihat sebab usaha ke sebab Allah bagi? Sebab Allah bagi. Ada tak orang jaga kesihatan tapi Allah tak bagi sihat? Makna apa tu? Jaga kesihatan tak mestinya sihat. Dalam hati kena yakin. Kemudian syukur dengan lidah. Alhamdulillah. Ya Allah. Semua ni adalah hasil sebagaimana kata Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman dapat nikmat, dia bersyukur dalam hati dan bersyukur dengan lidah. Apa syukur dengan lidah yang disebut oleh Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Setakat tu je. Ini adalah anugerah Tuhan aku, bukan sebab kelebihan aku. Itu syukur dengan lidah. Syukur dengan anggota badan. Guna kesihatan, salat. Guna kesihatan, pergi bantu orang miskin. Faham? Boleh faham tak? Jadi bila dengan hati, dengan lidah, dia boleh jadi syukur, boleh jadi Alhamdulillah. Tapi bila dengan anggota badan, dia jadi syukur sahaja. Alhamdulillah tak. Okey, itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua, antara syukur dengan hamdu ialah, perbezaan kedua antara syukur dengan hamdu ialah, syukur ni, kita syukur nikmat yang baru dapat. Nikmat baru dapat sihat, kan? Baru dapat rumah. Kita berkata Alhamdulillah, itu syukur. Tapi kalau hamdu, kita sentiasa memuji Allah walaupun nikmat tu dah lama. Walaupun nikmat tu tak ada pada kita, tapi ada pada orang. Alhamdulillah, anak aku sihat. Alhamdulillah, bapa aku sihat. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Faham? Boleh faham? Perbezaan kedua antara syukur dengan alhamdulillah ialah syukur kepada nikmat yang baru dapat. Baru dapat sihat, baru dapat rumah. Hamdu,
Kita puji Allah untuk semua nikmat. Yang dulu, yang baru, yang lama, semua. Okey. Kata penulis buku ni, wajib kita bersyukur, wajib kita memuji Allah fi sarra'i wad dharra. Ketika senang dan ketika susah. Wajib kita memuji Allah ketika senang dan susah. Kenapa? Ketika senang kita boleh faham. Kan, senang, kaya, sihat, kita puji Allah. Okeylah, kita boleh faham. Tapi ketika susah pun, sakit, miskin, pun kena puji Allah. Kenapa? Kenapa? Ini bukan budaya kita kan. Bila susah, biasa kita tak puji Allah. Kita mengeluh, kita marah, kita tak sabar. Seolah Allah tu tak adil pada kita. Bila Allah bagi nikmat, kita puji. Bila Allah bagi musibah, kita rasa seolah Tuhan tak adil. Kita pun tak puji dia. Betul kan? Jadi sebenarnya bagi orang beriman, wajib puji Allah dalam semua keadaan. Ketika senang, ketika susah. Ketika kaya, ketika miskin. Ketika sakit, ketika sihat. Okey, soalan dia, kenapa ketika susah, ketika ditimpa musibah pun kena puji Allah? Kenapa? Sebab bila Allah bagi musibah, pasti ada hikmah. Pasti ada. Allah bukan zalim. Allah adil. Bila Allah bagi musibah, terus bayangkan. Mesti ada hikmah. Dan hikmah tu, kadang-kadang kita tahu. Kadang-kadang kita tak sedar. Okey, saya nak baca satu hadis. Satu hadis yang membuktikan bahawa bila dapat musibah, kena puji Allah. Dengan puji Allah, ketika musibah, dapat nikmat lagi besar. Okey. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Iza mata waladul abdi. Nabi bersabda, dengar baik-baik ya. Lepas ni saya nak tanya sorang-sorang. Kalau tak boleh jawab, saya akan buat kelas secara live dah. Tak datang sini dah. Setuju? Setuju kan? Yang datang pun tak boleh jawab. Okey, kata Nabi, iza mata waladul abdi. Apabila telah mati anak seorang hamba, maka Allah berkata kepada malaikat, seorang hamba, anak dia mati. Maka Allah pun berkata pada malaikat, qabattum walada abdi, engkau dah tarik nyawa anak kepada hambaku. Allah tanya siapa? Sebenarnya Allah tanya tu, Allah dah tahu ke Allah tak tahu? Allah tahu, Allah maha mengetahui. Tapi Allah nak tanya sebab apa? So ada benda Allah nak bagi tahu. Jadi Allah tanya malaikat, kamu cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, ya. Wa yaqul, Allah berkata lagi, qabattum samarata fuadi, engkau cabut nyawa buah hatinya. Buah hati mana anak yang dia sayang lah. Apa orang Melayu panggil? Buah hati kan? Ke buah jantung? Buah hati kan? Jantung hati. Jantung hati. Dua kali Allah tanya. Pertama, kamu cabut nyawa anak hambaku? Ya, kata malaikat. Yang kedua, kamu cabut nyawa jantung hati anak hambaku? Malaikat kata, ya. Lepas tu Tuhan tanya malaikat, maza qala abdi, apa hambaku ucap setelah anak dia kamu cabut nyawanya? Maka kata malaikat,
hamidaka wastarja'a. Lepas aku cabut nyawa anaknya, dia kata apa? Hamidaka, dia puji engkau. Wastarja'a, dia sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah tak anak mati? Jantung hati mati, musibah tak? Tapi apa hamba tu cakap? Dia puji Allah, alhamdulillah. Tengok apa Allah bagi. Allah berkata kepada para malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Binalah untuk hambaku ni yang sabar di atas kematian anaknya sampai dia boleh puji aku. Bina apa dah? Satu istana di syurga dan namakan istana itu Baitul Hamdi. Ya Allah. Hadis sahih. Nampak tak? Musibah tak anak mati? Tapi dia dapat apa? Istana di syurga. Tapi syaratnya apa? Puji Allah. Bila puji Allah ni? Bukan senang. Betul tak? Pernah tak kita dengar anak awak mati ni? Alhamdulillah. Ada? Tak ada kan? Suami awak aksiden. Iya ke? Macam mana keadaan dia? Dia mati dah. Alhamdulillah. Pernah tak? Kenapa? Kenapa ketika musibah tak terkeluar? Alhamdulillah. Kenapa? Ni, kita pernah dengar tak hadis ni? Tak pernah. Kan dah lama mengaji. Tak pernah dengar. Habis selama didengar, belajar hadis apa? Tak pernah. Habis salah siapa? Mesti salah ustaz kan. Ustaz baru bagi tahu. Ustaz ni lambat bagi tahu. Dia pelajar tak pernah bersalah. Tengok ya Allah, bila kita baca hadis ni, orang beriman bila ada musibah sentiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu, kenapa kita kena puji Allah? Pertama sekali, sebab yang bagi mati anak kita siapa? Allah ni zalim ke penyayang? Kalau penyayang, kenapa kita tak boleh puji dia? Kan? Yang kedua, bila dia matikan anak dia, pasti ada hikmah. Allah tak akan buat benda yang menyusah dan merugikan kita sebab dia penyayang. Betul tak? Kemudian dengar pula hadis ni, Allah nak bagi apa? Bila Allah ambil anak, Allah nak bagi apa? Syurga. Ingat, senang ke nak dapat syurga? Kadang-kadang solat tiap-tiap malam, hitam dahi, belum tentu dapat syurga. Betul? Solat, pergi masjid, kemudian pergi kelas, pergi umrah setiap tahun, belum tentu dapat syurga. Betul tak? Berapa ramai yang solat malam, bila anak mati mengamuk. Bila suami mati mengamuk. Allah kata, jangan keluar rumah 4 bulan. Nak keluar juga. Tapi solat malam 40 tahun. Faham tak? Sebab apa? Kenapa? Tak faham. Dia tak faham. Salah satunya nama Allah Al-Hamid. Apa makna Al-Hamid? Allah terpuji dalam semua keadaan. Ketika senang, dia terpuji. Ketika kamu ditimpa musibah, dia tetap terpuji. Jangan double standard. Oh, aku bagi nikmat, kamu puji ya. Aku bagi musibah, kamu marah ya. Kamu tak cinta aku. Kamu ada kepentingan diri. Boleh faham? Itulah hamba. Bila Allah bagi musibah, kita tak setuju macam kita ni, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul kan? Seolah Allah ni salah. Salah tindakan dia. Itu payah tu. Sebab itulah ulama mengatakan salah satu syarat nak betul-betul kenal Allah dan nak cinta dia, mesti belajar nama-nama Allah dengan mendalam.
Sekarang contohlah gempa bumi di Turki kan. Berapa ramai mati? 5,000. Itu baru jumpa tu. Mungkin angka dia meningkat sampai 10,000. Okey, saya nak tanya. Dengan gempa bumi yang sekelip mata boleh mungkin puluh ribu matikan. Allah terpuji ke Allah tak terpuji? Tapi bila dengar berita sebut tak Alhamdulillah? Tak sebut. Kesian. Okey. Kita kata kesian. Yang buat tu siapa? Allah tak kesian ke? Kalau Allah kesian, kenapa Allah buat? Ada? Kalau ada hikmah, mana ada kebaikan tak untuk mereka tu? Kalau ada kebaikan, kena sebut apa? Alhamdulillah. Bukan makna kita sebut Alhamdulillah kita tak kesian. Tak. Yang pertama sekali, Allah yang takdirkan. Allah Maha Penyayang. Bila Allah buat, pasti ada hikmah. Yang mati runtuh tu berapa? Mungkin 10,000 kan? Nabi kata apa? Siapa yang mati ditimpa bangunan, mati syahid. Betul? Jadi kalau semua 5,000 orang Islam yang mati sebab runtuhan tu, Nabi kata mati syahid. Bagus tak untuk mereka? Bagus. Yang kita ni mati apa? Belum tentu. Betul tak? Kadang-kadang kita tak, sebab tak ada ilmu, tak ada maklumat, kita pun sampai orang kafir pun banyak bantu tak? Betul tak? Orang kafir banyak bagi bantuan. Bagus. Tapi yang tak bagusnya apa? Kamu bantu orang yang tu, tapi kamu tak beriman. Kamu akan dibakar dalam neraka. Yang hidup, bagus tak dengan musibah tu? Bagus. Kamu Allah masih sayang. Ada pula lagi nak bertobat. Ada pula lagi nak belajar. Ada pula lagi nak beramal soleh. Jangan ulang yang lepas. Bagus tak untuk yang hidup? Bagus. Jangan pula Alhamdulillah. Lepas tu dalam hati aku tak nak bantu apa-apa. Sebab itu baik untuk mereka. Tak, bantulah. Kadang-kadang Allah baik untuk kita beda. Allah nak kita dapat pahala dengan membantu orang yang dalam kesusahan. Betul? Allah nak kita dapat pahala dengan sedekah duit. Membantu mereka yang dalam kesusahan. Baik tak untuk kita? Baik. Kita berdoa pada mereka kan, yang ditimpa musibah. Kita dapat tak pahala? Dan mereka dapat tak daripada kelebihan doa kita? Kalau ikhlas. Semuanya baik. Betul? Okey, boleh ke? Tengok tu, Nilai apa? Bila ditimpa musibah, kita boleh terus buat Alhamdulillah. Nilainya apa? Terus Allah bina sebuah istana di syurga. Bukan mudah nak dapat sebuah istana. Kalau dapat sebuah istana, boleh masuk syurga tak? Allah tak kata boleh masuk syurga. Allah kata dapat sebuah istana. Kalau dapat sebuah istana, boleh masuklah. Sebab semua istana dalam syurga. Ada tak istana di luar syurga? Tengok. Sebuah istana di syurga. Mahal tak? Besar tak nilainya? Tapi nak dapat tu bukan senang. Bila tu? Bila Allah bagi musibah, boleh sebut Alhamdulillah. Bukan senang. Bukan senang. Sebab itu bayarannya mahal. Balasannya tinggi. Boleh ke? Boleh ke tak? Kita kalau tengok kan, cuaca tenang kan, kita kata Alhamdulillah. Lepas tu hujan lebat. Sebut tak Alhamdulillah? Tak sebut kan? Tak sebut. Masa buat kenduri kan, kemah. Siap pasal kemah, orang nak datang hujan lebat. Sebut tak Alhamdulillah? Kau sebut apa? Ya Allah, sebulan tak hujan. Tiba-tiba hari ni hujan. Nampak tak? Itulah perangai kita. Perangai kita apa? Puji Allah tak ikhlas.
Puji hanya bila dapat yang baik. Ha. Kata apa? Tak nak kata kesian ke, nak kata apa ke? Yang pertama, Alhamdulillah. Tambah sikit, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Tak payah sebut kesian lah. Pergilah bantu. Kesian je. Tak bantu apa-apa pun. Kan? Tak payah sebut kesian. Allah tahu tak? Yang Allah buat tu akan mengakibatkan beribu mati, anak kecil. Allah tahu tak? Bahkan sebelum berlaku tu, Allah dah catat di Lauh Mahfuz sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Sebab tu Allah nak bagi tahu dalam surah Al-Hadid. Orang beriman bila berlaku apa-apa, tenang je. Kenapa? Dalam kepala orang beriman, ini Allah dah tahu dan dah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Sedih ke, kesian ke, tetap akan berlaku. Boleh? Kita nak sedih tak salah. Tapi yang pertama sekali, bersangka baik kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Okey. Kelebihan. Poin yang seterusnya. Kelebihan. Kelebihan berzikir dengan perkataan Alhamdulillah. Kelebihan berzikir dengan perkataan Alhamdulillah. Iaitu antara zikir yang terbaik. Alhamdulillah itu adalah antara zikir yang terbaik. Bahkan diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Allah supaya menyebut Alhamdulillah. Okey, dalilnya buka surah Al-Naml. Buka surah Al-Naml ayat 59. Surah An-Naml ayat 59. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 382. Muka surat 382. Betul? Surah An-Naml ayat 59. Muka surat 382. Okey, cuba tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Allah kata apa? Katalah. Allah perintah. Qul tu makna katalah. Wahai Muhammad, katalah. Dan perintah pada Nabi bermakna perintah kepada semua umat dia. Termasuk kita. Allah kata apa? Qul, katalah. Ucaplah. Alhamdulillah. Dan wassalamun. Dan ucaplah juga kesejahteraan ke atas hamba-hambanya, hamba-hamba Allah allazi istafa, yang dia pilih. Satu, Allah kata pada Nabi, sebut Alhamdulillah. Yang kedua, sebutlah salam. Salam sejahtera kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang Allah pilih sebagai Nabi. Sejahteralah ke atas Nabi Musa,
Sejahteralah ke atas Nabi Isa. Kemudian Allah buat soalan. Allahu khairun amma yusyrikun. Soalannya apa? Adakah Allah lebih baik ataupun apa yang mereka sekutukan? Soalan bukan nak jawapan. Tengok soalan dia apa dia? Adakah Allah lebih baik ataupun yang kamu sembah, yang kamu syirik? Apa dia? Berhala. Mana lebih baik? Pastilah jawapannya Allah, betul kan? Kalau jawapannya Allah, kenapa Allah tanya? Faham tak soalan? Bila soalan ini ditanya, tentu orang akan jawab Allah lebih baik, betul? Tapi kenapa? Kalau dah tahu orang akan jawab Allah, kenapa ditanya soalan yang jawapan pun kita dah tahu? Faham soalan saya? Faham soalan? Jawapannya? Allah nak bagi? Dia okey, saya nak tanya. Banyak yang sembah Tuhan, banyak yang sembah Allah ataupun yang sembah selain daripada Allah? Manusia. Banyak yang sembah selain daripada Allah. Betul kan? Mana apa tu? Bila ditanya Allah lebih baik ke berhala lebih baik, dia akan jawab Allah. Tapi yang dia buat apa dia? Jadi Allah nak ingatkan, mulut kamu biar sama dengan perbuatan kamu. Mulut cakap Allah lebih baik, kan? Sebab tu bila ada ayat Allah kata kepada Nabi Muhammad, kalau kamu tanya orang musyrikin, siapa cipta langit dan bumi, dia akan jawab apa? Allah. Tapi dia sembah siapa? Dia sembah? Logiknya, kalau Allah cipta langit dan bumi dan berhala tak sembah, logik dia sembah siapa? Makna apa tu? Cakap tak serupa? Sebab tu Allah tanya soalan ni. Allah lebih baik ataupun apa yang mereka syirikkan? Aku nak tengok jawab apa. Kata aku nak tengok, kamu bersembah apa sebenarnya? Kadang-kadang kita sendiri orang Islam kan? Dia tak sembah berhala, tapi tak solat. Sebenarnya dia sembah apa? Nafsu. Tapi kalau tanya orang Islam yang tak solat, Allah lebih baik ke nafsu lebih baik? Dia akan jawab apa? Tapi dia tak solat. Faham tak? Jadi jangan menipu diri sendiri. Soalan ni nak bagi apa ni? Bagi penampar. Contohlah, anak kita kan, dia tak dengar cakap kita. Tapi kalau kawan dia cakap, semua dengar. Betul kan? Betul anak kita macam tu? Oh, samalah. Kalau kita suruh bangun pukul 6 kan, dia tak bangun. Tapi kalau janji kawan dia nak jumpa pukul 6, dia bangun tak? Siap, set alam kan? Lepas tu kita tanya anak kita, mak lebih baik ke kawan? Dia jawab apa? Bagi penampar. Tak, sebenarnya kawan lah. Sebab kamu dengar cakap siapa? Kawan lah. Pergilah duduk rumah kawan. Kan kawan lebih baik. Pergilah minta makan dengan kawan. Kan kawan lebih baik. Tak, mak lebih baik. Kalau mak lebih baik, kenapa tak dengar cakap? Guna metod yang sama yang Allah ajar dalam Quran untuk kita ajar anak kita. Tapi sebelum kita ajar anak kita, kita ajar diri kita kan. Kita tanya diri sendiri. Allah lebih baik ke pokok bunga lebih baik? Kita berjawab apa? Allah. Kita berjawab sendiri. Allah, kenapa bagi masa pokok bunga lebih lama bagi masa pada Allah? Sebelum ajar anak kita. Kan? Drama Korea lebih baik ke Al-Quran? Kita pun jawab apa?
Jangan munafik. Jangan ada sifat munafik. Jangan ada sifat munafik. Ya Allah, sebenarnya Quran lebih baik. Tapi aku ni memang tak baiklah. Ha? Ayolah. Telefon dengan Quran, mana lebih baik? Ha? Telefon dengan Quran, mana lebih baik? Jangan menipu diri sendiri. Betul tak? Kita jawab Quran lebih baik. Tapi kadang-kadang satu hari tak sempat baca Quran. Tapi yang ni tak pernah terlepas daripada tangan. Hilang sekejap je. Mana telefon aku? Mana telefon aku? Tapi kalau hilang Quran 3 hari pun tak rasa kan? Lepas tu tanya diri aku, sebenarnya Quran lebih baik ke telefon? Okey. Bolehkah? Okey, kita pergi ayat seterusnya. Surah Al-Isra. Muka surat. Saya tak tahu muka surat berapa. Saya tahu surah Al-Isra ayat 111. Siapa nak bagi tahu muka surat? (293). Muka surat 293. Jumpa ke? Ayat 111. 111. Jumpa? Surah Al-Isra. Jumpa? Okey, Allah kata apa? Qul wa qul. Katalah wahai Muhammad apa dah? Alhamdulillah. Yang poin saya nak sebut di sini apa? Sebutan zikir Alhamdulillah adalah antara yang terbaik. Apa bukti? Allah perintah Nabi sebut. Muhammad sebut Alhamdulillah. Kenapa kena sebut? Allah bagi tahu sebab. Sebab allazi lam yattakhiz walada. Segala puji bagi Allah sebab Allah tidak mengambil anak. Betul tak? Kenapa Allah tak ambil anak? Kita kena puji dia. Kenapa? Kalau Allah ambil anak, rugi tak kita? Rugi tak? Mungkin rugilah. Sebab Allah bagi masa pada anak dia. Betul? Tapi bila Allah tak ada anak, Allah bagi masa sepenuhnya kepada Alhamdulillah. Kemudian, walam yakul lahu syarik. Dan hebatnya Allah tidak ada sekutu fil mulk. Kalau ada sekutu, mungkin kalau ada 2-3 Tuhan, bergaduh tak? Tuhan ni nak turunkan hujan. Tuhan ni tak nak turunkan hujan. Tuhan ni nak bagi gempa bumi. Tuhan ni tak nak bagi. Alhamdulillah. Walam yakul lahu waliyun. Dan tidak ada baginya wali. Apa benda wali? Ya? Penolong. Minaz zulli. Dari sebab daripada disebabkan kelemahan. Maknanya Allah ni, kalau Allah lemah, Allah perlu pada penolong. Tapi sebab Allah tak lemah, Allah tak perlu penolong. Alhamdulillah. Boleh faham? Jadi kalau Allah lemah, Allah perlu pada penolong, kita tak jadi hebatlah sebab Tuhan kita tak hebat. Faham tak? Okey. Kemudian wakabbirhu takbira. Okey, satu lagi saya nak ambil. Zikir memuji Allah adalah zikir yang terbaik. Tadi 2 ayat sebagai contoh, satu lagi. Surah Taha ayat 130. Surah Taha ayat 130.
Muka surat berapa? Dia bagi tahu muka surat memudahkan kawan-kawan jumpa dapat pahala. Ha? 2 3 2 1. Muka surat 3 2 1. Okey, Allah kata apa? Dah jumpa ke? Muka surat 3 2 1. Surah Taha ayat 130. Nak apa lagi? Ha? Ha? Zaman Nabi Quran tak ada, muka surat tak ada, baris tak ada, titik tak ada. Okey. Allah kata apa? Wasabbih, dan sucikan bihamdi rabbika, dengan memuji. Ini alhamdu. Sucikan Allah dengan memuji Tuhan engkau. Bila ni? Allah sebut waktunya. Qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari. Waktu bila ni? Waktu sebelum terbit matahari. Lepas subuh. Lepas subuh dan sebelum terbit matahari. Bukan sebelum subuh. Sebelum subuh dia panggil apa? Sebelum terbit fajar. Faham? Sebab tu zikir pagi ni, ada zikir pagi khas yang Nabi baca, dan waktu terbaik ni lepas subuh dengan sehingga sebelum terbit matahari. Adakah buku zikir pagi? Inilah dalilnya. Zikir terbaik ialah sucikan Tuhan engkau dengan memujinya sebelum terbit matahari. Satu. Yang kedua, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari, iaitu sebelum maghrib. Wa min ana illai, dan daripada waktu-waktu malam. Fasabbih, sucikan Allah lagi dengan memujinya. Wa atrafan nahar, dan siang hari. La'allaka tarda, semoga engkau redha. Redha dengan apa? Redha dengan siapa? Dengan Allah. Redha dengan apa yang Allah takdirkan. Apa kaitan ni? Allah suruh zikir pagi, zikir petang. Zikir siang, zikir malam. Hujung Allah kata apa? Supaya kamu redha dengan Allah. Makna apa tu? Bila kita mulut sentiasa zikir Allah, kita cinta pada Allah. Betul tak? Kalau tak cinta, mana boleh sentiasa zikir? Bila kita sentiasa zikir, kita cinta Allah. Bila Allah bagi musibah aja, kita redha. Sebab cinta. Okey. Bolehkah? Maka ada seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, boleh tak bagi tips untuk aku melaksanakan perintah Allah dengan mudah? Sebab aku rasa macam berat je. Kena solat, kena puasa, kena keluar zakat. Rasa macam berat je. Boleh tak bagi tips supaya jadi mudah, jadi ringan? Tahu tak apa dia tips yang Nabi bagi pada sahabat ni? Siapa tahu? 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 Kuat sikit. Betul. Betul lah. Nabi kata, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tipsnya ialah lidah engkau hendaklah sentiasa basah dengan zikir pada Allah. Basah dengan zikir, bukan basah dengan beleter. Faham tak? Apa makna basah? Sentiasalah. Mulut kita banyak kering ke banyak basah sepanjang hari? Kita tak tahu mulut sendiri. Banyak basah ke banyak kering? Banyak kering. Kalau basah pun sebab minum. Betul? Kadang-kadang berzikir tak sempat basah.
Okey. Jadi 3 ayat ni, dalil yang saya sebut ni surah An-Naml ayat 59, surah Al-Isra ayat 111 dan surah Taha 130. Bukti apa ni? Zikir memuji Allah adalah antara zikir terbaik. Sebab itulah alhamdulillah ni disunatkan zikir bila? Lepas solat 5 waktu. Betul? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kan? Selain pada subhanallah dan Allahu Akbar. Yang kedua, zikir alhamdulillah juga disunatkan zikir sebelum tidur. Kan dia panggil apa? Zikir apa? Zikir Fatimah. Lagi? Zikir pagi dan petang kan? Ada tak kita puji Allah? Okey, cuba keluarkan zikir. Zikir pagi petang yang ada puji Allah. Kuat sikit. Mana ada zikir pagi tu? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah. Tak ada. Itu bukan zikir pagi. Itu zikir sentiasa tu. Tak boleh ikut saya. Kena ikut Nabi. Tak, ini zikir khas waktu pagi. Kan Allah sebut tadi, sucikan Tuhan engkau dengan memujinya di waktu pagi. Mana mesti ada zikir pagi yang memuji Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Zikir pagi berapa kali? 100 kali. Apa kelebihannya? Allah ampunkan dosa-dosa yang kecil walaupun sebanyak buih di laut. Ya Allah. Rugi kalau orang tak baca zikir ni. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? Dah baca tak pagi ni? Cukup ke tak? Cukup 100. Okey. Ada juga asbahna wa asbahan mulku lillah. Kemudian asbahna wa asbal mulku lillah. Tak ada kan alhamdulillah. Asbahna wa asbal mulku lillah. Walhamdulillah. Zikir pagi. Asbahna wa asbal mulk walhamdulillah. Zikir petang amsayna wa amsal mulk. Sama. Zikir pagi. Ada puji Allah. Okey. Ada satu hadis juga menyebut. Satu hadis Nabi kata, at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Bersih zahir, bersih batin, dan separuh daripada iman. Walhamdulillah. Dan memuji Allah tamla'ul mizan. Memenuhi mizan. Apa makna mizan? Timbangan. Zikir alhamdulillah boleh memenuhi timbangan kita, ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillah. Dua patah. Subhanallah, alhamdulillah, memenuhi antara langit dan bumi. Ini Nabi tak sebut waktu bila. Mana boleh baca? Bila masa. Semula, alhamdulillah, apa kelebihan tadi? Alhamdulillah saja. Memenuhi timbangan. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah. Kelebihannya? Memenuhi langit dan bumi. Besar tak? Hanya 2 patah saja. Bila baca? Bila-bila. Jadi kan kita baca zikir setiap kali lepas waktu tu. 5 waktu pun termasuk dapat kelebihan tu. Okey. Yang tadi zikir pagi. Asbahna wa asbal mulk walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam satu hadis daripada Abi Zar radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Zar, Nabi bersabda pada aku pada satu hari. Apa kata Nabi? Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam. Nabi kata pada Abu Zar, nak tak aku nak bagi tahu engkau
Kata-kata yang paling Allah suka. Kata-kata yang Allah paling suka. Kata Abu Zar, ya Rasulullah, akhbirni. Wahai Rasulullah, bagitahulah aku apa yang paling Allah suka. Ucapan yang paling Allah suka. Maka Nabi kata, iaitu ahabbul kalam ilallah. Ucapan yang paling Allah suka ialah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Jadi kalau kita baca subhanallah wa bihamdihi sebelah pagi, ada dua kelebihan. Satu, diampunkan dosa walaupun sebanyak boleh di laut. Kelebihan kedua, yang paling Allah suka. Jadi jangan tinggal subhanallah wa bihamdihi pagi dan petang. Apa dia? Okey. Satu lagi zikir yang juga ada memuji Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ini kelebihan lagi hebat. Nabi kata khafifatani fil lisan. Dua perkataan ringan di mulut, sakilatan fil mizan, memberatkan timbangan, dan habibatani ila rahman, disukai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa dah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Saya pun tak faham lah. Ada setengah-setengah ustaz tu, dia bagi zikir yang bukan daripada Nabi. Zikir yang daripada Nabi, yang sahih, kelebihannya jelas, dia tak bagi. Sedangkan syarat amalan diterima pada mesti sama dengan Nabi. Kenapa nak tinggal yang Nabi kan? Adakah yang guru kamu tu lebih baik daripada yang Nabi? Yang Nabi ni adalah wahyu. Kan? Dan zikir Nabi ni bukan panjang, pendek-pendek je. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il azim. Okey. Bolehkah? Baca tak? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il azim. Sambil tunggu kelas, sambil tunggu ikan, sambil potong ikan, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il azim. Sambil siram pokok. Okey. Sekarang, okey, kita masuk kesan. Ini tajuk terakhir. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Hamid. Apa kesan? Apa faedah? Kita dah belajar perkataan nama Allah Al-Hamid. Kita pun faham dan kita pun beriman. Apa faedah? Okey. Faedah pertama. Pertama, cintakan Allah. Dengan cinta yang sangat besar. Dan tidak boleh dikongsi dengan mana-mana cinta. Boleh faham? Al-Hamid kita dah belajar, kita dah faham. Maksud apa? Allah yang bila ni Allah terpuji? Semua keadaan. Ketika senang, ketika susah. Ketika sihat, ketika sakit. Ketika kaya, ketika... Kenapa ketika susah kena puji Allah juga? Sebab ada hikmah. Jadi akhirnya kita jadi cinta pada Allah. Ya Allah. Kan? Bila cinta pada Allah, melalui nama Al-Hamid, kesan kedua. Kesan kedua, kasratu zikruhu subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir dan bersyukur padanya. Kesan kedua, bila kita cinta pada Allah, mulut kita akan banyak berzikir dan anggota badan kita akan banyak bersyukur. Kita kalau kita dululah zaman-zaman cinta dulu kan. Bila kita cinta pada seseorang, satu hari berapa kali kita sebut nama dia? Siapa? Kak, ada pengalaman? Berapa kali? Bila teringat, tapi selalu teringat kan? Pada yang melahirkan kita, mak kita kan? Dia tu baru kenal di sekolah je, 3 tempat.
Tapi asyik teringat je. Termenung je. Lepas tu tidur pula bermimpi kan. Bukan sebut nama mak, bukan sebut nama bapa, sebut nama. Faham tak? Itu cinta. Bila cinta selalu sebut. Sama juga. Bila cinta pada Allah, mulut ni sebut je. Alhamdulillah, subhanallah. Musibah aja, alhamdulillah ala kulli hal. Tengok langit je, puji Allah. Pakai baju je, puji Allah. Naik kenderaan je, puji Allah. Bangun tidur je, puji Allah. Bila cinta. Makna apa tu? Kalau orang susah nak zikir, sah dia tak cinta Allah. Dia tak cinta Allah dan dia, kenapa tak cinta? Sebab tak kenal. Kan ada hadis Melayu kan, tak kenal maka tak kenal. Awak ni berapa kali zikir? Terlupalah nak zikir, awak tak kenal Allah. Awak tak cinta Allah. Boleh faham? Ada satu kisah. Ada seorang lelaki, kepala dia botak. Kulit dia sopak. Mata dia buta. Kaki dan tangan kudung. Handsome tak? Tak handsome kan? Tapi mulut dia sentiasa sikit. Bahkan dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi engkau. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang sihat walafiat. Anggota badan lengkap. Ada rambut, ada mata, ada semua. Bila dia tengok yang buta, yang botak, yang sopak ni, yang kudung kaki tangan, puji Allah, dia pun pelik. Apa yang kamu puji Allah ni? Apa yang Allah bagi pada kamu? Rambut tak ada. Kulit sopak, mata buta. Apa dia puji Allah ni? Allah tak bagi pun. Faham tak? Apa jawab lelaki ni? Lelaki yang buta, yang tapi selalu puji Allah. Dia kata apa? Celaka kamu. Celaka kamu. Sebab nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada aku ialah hati aku sentiasa boleh bersyukur dan lidah aku sentiasa boleh berzikir. Nikmat tak? Berapa ramai yang ada rambut, mata clear, ada kaki, ada tangan, tapi tak boleh sebut Alhamdulillah. Kufur. Betul tak? Berapa ramai yang kulit licin, asyik tengok kat cermin je, ada jerawat ke tak? Tapi tak boleh sebut Alhamdulillah. Betul tak? Jadi nikmat yang paling besar bukan badan yang sempurna, bukan. Tapi hati yang bersyukur, lidah yang berzikir. Betul. Bismillah setiap kali. Tak. Bismillah ni bila kita nak mula sesuatu. Nak makan, nak pakai baju, nak masuk kereta, nak start kereta. Jangan jadikan bismillah zikir. Bismillah, bismillah, bismillah. Bukan salah. Kan? Bismillah ialah zikir bila nak melakukan sesuatu. Okey. Satu lagi kelebihan zikir Alhamdulillah Nabi sebut tadi. Siapa yang makan, lepas makan dia sebut Alhamdulillah. Dia sebut apa? Alhamdulillah. Nabi kata Allah redha pada dia. Subhanallah. Tengok. Kelebihan zikir Alhamdulillah dapat apa? Redha Allah. Hanya Alhamdulillah. Dan Nabi sebut juga, siapa yang minum. Minum. Saya minum dulu. Lepas minum, Alhamdulillah. Nabi kata Allah redha pada dia. Sebab apa? Lepas dia minum, dia tahu ini adalah nikmat daripada Allah. Dia pun puji Allah. Allah redha pada dia. Betul tak? Lama tak anak-anak kita minum, tak sebut pun bismillah, tak sebut pun Alhamdulillah. Betul? Mana kalau tak sebut Alhamdulillah, Allah tak redha. Makan 3 gelas, minum 3 gelas, makan 2 pinggang. Allah tak redha sebab tak terkeluar Alhamdulillah. Okey, yang ketiga. Kesan beriman yang ketiga. Semakin yakin kepada Allah. Semakin yakin kepada Allah bahawa dia sahaja berhak dipuji. Dalam semua keadaan dan bila-bila masa.
dan sambungan. Dan hasilnya dia akan lebih mudah menerima, dia akan lebih mudah menerima dan melaksanakan perintah Allah. Dengan penuh keyakinan dan kepuasan. Kita bila dapat buat perintah Allah yang susah kan? Yang susah tapi kita boleh buat. Contohlah, kalau lelaki boleh pergi solat Jumaat 5 waktu kan? Kita rasa puas tak? Puas. Oh, Alhamdulillah, aku lulus ujian. Lepas tu dapat boleh bangun malam. Kita, kenapa? Sebab kita tahu Allah patut dipuji. Salah satu cara nak puji Allah, bangun malam. Dan kita boleh bangun malam, kita lagi seronok. Ya Allah, nikmatnya Engkau bagi kekuatan pada aku untuk bangun malam. Okey. Habis. Jadi dengan ini, habislah huraian nama Allah Al-Hamid. InsyaAllah akan datang kita masuk nama Allah yang seterusnya. Nama Allah yang seterusnya pada Al-Majid. Al-Khabir. Al-Khabir. Nama Allah seterusnya adalah Al-Khabir. Okey, ada soalan? Tak dengar, tak clear. Kuat sikit. Tak dengar, tak kuat. Bergema. Boleh datang? Ha? Oh, okey. Soalan dia, kalau zikir 100 tapi dia terlebih. Tak, dia kata ulama, bila zikir yang Nabi tetapkan angka, kita kena ikut apa yang Nabi tetapkan. Nabi kata 100. Bila Nabi kata 100, kita buat lebih, ada masalah di situ. Apa dia? Seolah yang lebih tu lebih baik daripada 100. Kalau 120 lebih baik, Nabi bagi tahulah 120. Faham tak? Jadi sebaik-baiknya kalau Nabi kata 100. Kalau Nabi kata 33, tepatkan. Dan kalau Nabi tak tetapkan, bacalah banyak mana pun. Contoh, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berat pada timbangan, ringan pada lidah kan. Nabi tak sebut berapa. Bacalah, nak baca 100, 200, 300 silakan. Han. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi tak sebutkan berapa. Bacalah. Yang Nabi tetapkan, jaga. Yang Nabi tak tetapkan, bebas. Selawat, Nabi tak tetapkan. Jangan kita tetapkan. Hari Khamis 10. Hari Rabu 20. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa 2 minggu lagi. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم